Di sini di sana rancak, Ghanimah Esko Terengganu dipersoal. Dakwaan pembelian kereta baharu untuk Esko Terengganu sebagaimana yang tular di media sosial kini dianggap menambah koleksi isu-isu panas dalam kerajaan negeri Terengganu sejak PAS menang besar pilihan raya negeri PRN Ogos lalu. Negeri Terengganu sememangnya tidak pernah sunyi daripada isu-isu menarik dan panas yang melingkari politik dan juga pentadbiran sejak dahulu. Terkini melalui dakwaan daripada laman sosial Facebook mendedahkan terdapat maklumat pembelian kereta baharu untuk kegunaan Esko Terengganu. Gambar yang dimuat naik menunjukkan kereta bernombor pendaftaran negeri Terengganu berjenama Mazda dan Kia. Dakwaan ini menimbulkan banyak persoalan. Jika benar pembelian itu dilakukan, kenapa kerajaan negeri tidak menyiarkan secara rasmi kepada rakyat berhubung pembelian berkenaan? Jikalau betul, kenapa pembelian dilakukan tidak berapa lama selepas kemenangan besar PAS di dalam PRN baru-baru ini? Justru kerajaan Terengganu digesa menjelaskan status pembelian kenderaan rasmi baharu yang ditularkan di media sosial yang didakwa untuk kegunaan Menteri Besar dan Barisan Esko. Bekas Ketua Penerangan UMNO Terengganu, Wan Abdul Hakim Wan Mukhtar berkata, kerajaan wajar mengeluarkan kenyataan berhubung dakwaan pembelian kenderaan utility sukan SUV jenis Mazda bagi memastikan sama ada ia merupakan keperluan mendesak yang menjadi keutamaan buat masa ini. Ada tersebar gambar-gambar kereta SUV model Mazda sama ada CX-5 atau CX-8. Saya tak dapat mengesahkan, namun ia didakwa merupakan kereta baharu untuk ahli Esko. Kalau model CX-5 harganya bermula RM138,000 hingga RM174,000. Kalau CX-8 dari RM185,000 hingga RM200,000 dan ianya lebih murah jika mendapat pelepasan cukai oleh Kementerian Keuangan, katanya dalam kenyataan pada Selasa. Jelas Wan Abdul Hakim pembelian kenderaan baharu itu tidak menimbulkan sebarang isu sekiranya ia termaktub dalam belanjawan 2023. Malah katanya ia lebih murah jika dibandingkan dengan kereta yang berjenama Mercedes yang bernilai RM3.5 juta untuk kegunaan Esko Kerajaan Kelantan pada tahun 2020. Jika kerajaan beli melalui Dana Terengganu Incorporation atau anak-anak syarikat dan diluluskan oleh lembaga pengarah, tiada masalah dari segi tata cara dan peraturan. Yang menjadi isu ialah tak kala pembayaran dana khas hasil petroleum yang agak terhad dari kerajaan pusat sepatutnya RM1.6 bilion untuk 2023. Adakah pembelian ini masih menjadi keperluan utama kerajaan? Bagaimana dengan bayaran-bayaran lain yang perlu dilunaskan oleh kerajaan negeri seperti di dalam bajet 2023 yang mana lebih utama, rakyat atau Esko, kata beliau. Dalam pada itu, Wan Abdul Hakim turut mempersoalkan sama ada terdapat kontraktor-kontraktor dan para pembekal yang masih belum menerima bayaran oleh kerajaan negeri Terengganu. Mereka juga perlu jelaskan adakah benar tahun depan cukai pintu kediaman akan mula dikutip disebabkan tekanan hasil pendapatan kerajaan yang semakin berkurangan. Adakah benar pelbagai caj berkaitan tanah juga dinaikkan untuk membantu meningkatkan pendapatan negeri yang semakin menurun? Soalnya, beliau yang juga ahli jawatan kuasa AJK UMNO bahagian Kemaman mendakwa keadaan itu berlaku disebabkan tiada pembangkang yang berperanan sebagai semak dan juga imbang dalam kerajaan negeri berkenaan. Bukankah saat ini kerajaan Terengganu wish mereka menerima bayaran premium penuh dari NGO, isteri-isteri, wakil rakyat mereka atas pembelian tanah yang bernilai RM29 juta itu dan bukan diskaun khas sebanyak RM500,000 sahaja. Kalau dapat premium penuh jutaan ringgit, boleh saja beli kereta-kereta baharu untuk Esko tanpa menjejaskan kantung sedia ada yang semakin menguncur. Mungkin inilah hasil bila kerajaan tiada pembangkang, tiada semak imbang, ujar beliau. Dalam keadaan derita rakyat, apalagi ketika ini banyak kawasan yang dilihat sudah tenggelam di banjir yang melanda negeri berkenaan, kerajaan PAS tidak sewajarnya dilihat oleh rakyat dalam keadaan sedang membahagi-bahagikan ghanimah atau harta peninggalan perang selepas menang PRN dengan pembelian kereta berkenaan.
Menteri Besar Terengganu wajib menjawab persoalan ini bagi membuktikan apa yang mereka laungkan sebelum ini bahawa pentadbiran negeri Terengganu adalah bersih dan telus. Lebih-lebih lagi MB Terengganu telah dipotretkan sebagai calon Perdana Menteri daripada PAS setelah menang dalam PRK Kemaman baru-baru ini. Persoalan ini jika tidak dijawab hanya akan memakan diri PAS yang begitu obses untuk menampilkan bahawa parti mereka bersih dan pemimpin mereka cekap, mentadbir dan bebas daripada salah guna kuasa, tetapi sering dilingkari dengan kontroversi yang tidak berkesudahan. Kerajaan PAS juga tidak perlu menambah koleksi dakwaan rakyat terhadap kepincangan pentadbiran mereka dengan kes terbaru membeli kenderaan rasmi baru. Cukuplah rakyat dibohongi dengan retorik perkauman dan menunggang agama. Jangan diperbodoh rakyat dengan pembaziran membeli kenderaan sedangkan kenderaan sedia ada masih boleh digunakan. Tahukah anda, kerajaan Terengganu tidak mampu bayar gaji pemain bola sepak negeri, tidak membayar kontraktor membersih kawasan, sukar membayar tuntutan elang kaki tangan, tetapi menjadi persoalan apabila mereka mampu membeli kereta baru untuk para esko. Ingat, rakyat sentiasa memerhati